Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembintangan pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang kebebasan bersuara di Malaysia. Sebelum pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu Nurul Natasha binti Muhammad Mahidin, 290494, dan saya Nurul Atikah binti Muhammad Syabri, 290231, Muhammad Amirul Iqmal bin Arsyad, 290184, dan Muhammad Azmi bin Abu Husin, 290409. Okey, pembentangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebebasan bersuara di Malaysia. Kita akan melihat bagaimana hak ini diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang berkaitan. Selain itu, kita juga akan membincangkan isu-isu yang timbul akibat penyalahgunaan kebebasan bersuara seperti menyebarkan berita palsu, fitnah dan penghinaan tak ada agama. Akhirnya kita akan mengemukakan cadangan untuk menambahbaikkan undang-undang komunikasi agar hak kebebasan bersuara dapat dilindungi dengan baik. Okey, kebebasan bersuara adalah hak asasi penting dalam demokrasi. Ia membolehkan individu untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka tanpa rasa takut. Dalam konteks Malaysia, hak ini diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan, tetapi ia juga mempunyai batasan tertentu yang perlu dipatuhi oleh rakyat. Selain itu, kebebasan bersuara di Malaysia juga tidak bersifat mutlak. Okay, walaupun kebebasan bersuara diiktiraf, ia tidak bersifat mutlak. Terdapat sesekatan yang dikenakan oleh kerajaan untuk memastikan ketenteraman awam dan keselamatan negara. Ini juga menunjukkan bahawa hak kebebasan bersuara perlu diimbangi dengan tanggungjawab sosial dan keselamatan Malaysia. Okey, isu penyalahgunaan kebebasan bersuara pula perlu ada penambahbaikan undang-undang komunikasi. Ia memerlukan perhatian dan tindakan dari pihak berkuasa untuk mengatasi masalah ini. Penambaikan undang-undang komunikasi adalah penting untuk memastikan hak kebebasan bersuara dilindungi tanpa disalahgunakan. Kerajaan juga perlu mengkaji semula undang-undang yang ada dan memastikan ia relevan dengan perkembangan semasa serta melindungi hak individu daripada penyalahgunaan isu kebebasan suara lah. Okey, saya teruskan dengan analisis isu dalam kebebasan bersuara berkaitan dengan undang-undang komunikasi. Antaranya adalah isu menyebarkan maklumat berita palsu. Penyebaran berita palsu sekarang makin meningkat di mana isu yang semakin membimbangkan di Malaysia. Dengan kemudahan akses kepada media sosial, maklumat yang tidak benar dapat tersebar dengan cepat. Kesan negatif penyebaran berita palsu boleh merosakkan kredibiliti individu dan organisasi, tetapi juga boleh mencetuskan ketegangan dalam masyarakat. Kesan ini boleh melibatkan pelbagai aspek, termasuk politik, ekonomi dan sosial yang memerlukan tindakan segera untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat juga perlu peka terhadap maklumat. Kesedaran masyarakat tentang berita palsu perlu dipertingkatkan, di mana masyarakat harus dilatih untuk mengenali maklumat yang sah dan tidak sah. Kemudian berkaitan dengan isu hina agama yang semakin kerap menjadi perhatian di Malaysia, terutamanya di media sosial. Tindakan menghina agama boleh mencetuskan ketegangan antara masyarakat yang berbilang agama. Tindakan undang-undang perlu diambil di mana penghinaan terhadap agama boleh mengancam keharmonian masyarakat. Di mana individu yang menghina agama, tindakan perlu diambil. Kerajaan perlu memastikan bahawa undang-undang yang dilaksanakan dengan tegas untuk mencegah tindakan yang boleh menimbulkan ketegangan antara masyarakat. Ini penting untuk melindungi keharmonian dan keselamatan negara kita. Kesedaran masyarakat tentang penghormatan agama lain perlu dipertingkatkan dengan mengadakan program pendidikan dan kempen kesedaran awam juga boleh membantu dalam membina pemahaman dan toleransi antara penganut pelbagai agama. Seterusnya, isu fitnah. Fitnah adalah maklumat palsu yang merosakkan. Dalam era digital, maklumat palsu boleh tersebar dengan cepat, menyebabkan kesan yang mendalam terhadap kehidupan seseorang itu.
yang telah difitnah. Oleh itu, adalah penting untuk menangani isu ini dengan serius. Tindakan undang-undang yang boleh diambil terhadap pemfitnah, kerajaan perlu memastikan bahawa tindakan perlu dilaksanakan dengan tegas dan pelanggaran terhadap undang-undang ini dikenakan dengan hukuman yang setimpal. Ini penting untuk menjaga reputasi hak individu tersebut. Kesedaran masyarakat tentang fitnah ini juga di mana masyarakat harus dilatih dan mengenali maklumat yang sah dan tidak sah serta memahami kesan penyebaran fitnah. Itu saja. Saya akan pas kepada rakan saya Amirul Iqmal. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Azmi bin Abu Husin, nombor matrik 290409. Seterusnya, pandangan tentang bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani isu dalam kebebasan bersuara. Melindungi hak kebebasan bersuara. Kerajaan perlu mengambil langkah yang proaktif dengan mewujudkan undang-undang yang jelas untuk melindungi hak kebebasan bersuara. Ini penting untuk memastikan bahawa hak ini tidak disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. SKMM berperanan penting dalam mendidik masyarakat tentang hak mereka. Program-program yang dilaksanakan membantu rakyat memahami tanggungjawab mereka dalam menggunakan kebebasan bersuara dengan bijak. Dengan melaksanakan 1,429 program sejak tahun 2012, SKMM menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melindungi hak kebebasan bersuara. Ini membuktikan usaha kerajaan dalam memastikan masyarakat sedar akan hak dan tanggungjawab mereka. Komitmen kerajaan dalam melindungi hak kebebasan bersuara adalah jelas melalui pelbagai inisiatif dan undang-undang yang diperkenalkan. Ini menunjukkan bahawa kerajaan serius dalam menjaga keharmonian dan keselamatan negara. Mencegah penyalahgunaan kebebasan bersuara. Undang-undang komunikasi berfungsi sebagai panduan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat penyalahgunaan kebebasan bersuara. Ini penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. SKMM dan PDRM memainkan peranan penting dalam menyiasat dan mendakwa kesalahan berkaitan kebebasan bersuara. Kerjasama antara agensi ini adalah kunci untuk memastikan undang-undang dipatuhi. Hukuman yang ditetapkan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 menunjukkan keseriusan kerajaan dalam menangani penyalahgunaan kebebasan bersuara. Ini memberi amaran kepada individu agar tidak menyalahgunakan hak mereka. Kesedaran awam mengenai undang-undang komunikasi adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan bersuara. Masyarakat perlu memahami batasan dan tanggungjawab mereka dalam menggunakan hak ini. Mekanisme penyelesaian konflik antara pihak yang terlibat. Undang-undang komunikasi berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang timbul akibat penyalahgunaan kebebasan bersuara. Ini penting untuk memastikan keadilan bagi individu yang terjejas. Akta Fitnah 1957 memberikan perlindungan kepada individu yang menjadi mangsa fitnah. Ini membolehkan mereka mengambil tindakan undang-undang untuk memulihkan reputasi mereka. Proses perundangan membolehkan pihak yang terjejas membuktikan bahawa maklumat yang tersebar adalah palsu. Ini adalah langkah penting dalam menjaga reputasi individu. Hak untuk menuntut ganti rugi. Individu yang terjejas mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi daripada pihak yang terlibat. Ini menunjukkan bahawa undang-undang komunikasi berfungsi untuk melindungi kepentingan rakyat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Akhir sekali adalah kesimpulan. Okey, kebebasan bersuara diiktiraf tetapi tidak mutlak. Okey, ini menunjukkan bahawa walaupun hak ini dilindungi, terdapat batasan yang perlu dipatuhi untuk menjaga ketentraman awam dan keselamatan negara. Okey, kawalan diperlukan untuk melindungi masyarakat. Okey, kawalan ini terhadap kebebasan bersuara adalah penting untuk melindungi masyarakat daripada penyalahgunaan. Kerajaan perlu memastikan bahawa undang-undang yang ada yang dilaksanakan dengan tegas untuk mencegah tindakan yang boleh mengancam keamanan masyarakat.
kerjasama semua pihak adalah kunci utama untuk menangani isu. Okey, ini adalah penting untuk menangani isu penyalahgunaan kebebasan bersuara. Semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan hak kebebasan bersuara dilindungi dan tidak disalahgunakan. Okey, sekali ialah penambahbaikan undang-undang komunikasi juga diperlukan kerana penting untuk memastikan hak kebebasan bersuara dilindungi dengan baik. Kerajaan perlu mengkaji semula undang-undang yang ada dan memastikan ia relevan dengan perkembangan semasa.